Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua. Jadi saya nak buka dulu ni dekat phone saya untuk tengok sama ada live kita ni ada ataupun tidak. Okey. Alright. Okey, cantik. Ada Jadi sementara kita menunggu rakan-rakan kita masuk dan datang, pertama sekali kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ada dua tiga yang dah ada untuk join ni. So untuk live kita pada malam ni pertama kali sebenarnya kita buat sesi live ni di Facebook Lindung. Kemudian saya bereksperimen lah juga. Dia boleh bagi 3 destination, jadi kita ni live di 3 tempat ni. Satu adalah di Facebook Lindung dan kita ada satu live di Facebook Sudin Saleh dan di YouTube Sudin Saleh juga. Jadi kita try multiple channel dekat sini. Jadi insya-Allah lah saya pun dah lama juga tak guna StreamYard ni. So kalau tak salah saya nanti akan ada komen-komen anda. Kalau ada yang dah masuk ni boleh komen hai ke salam sikit, kita nak tengok. So kalau tak salah saya dia akan masuk dekat kita punya StreamYard ni dan kita boleh paparkan lah komen-komen tu dan sebagainya. Okay, saya rasa okey dah, kita boleh mula. Pertama sekali mohon maaf lah sikit kita ada sedikit kelewatan. Maklumlah dah lama tak live ni jadi nak technical tu dia ambil masa sikit lewat dalam 4-5 minit. Tapi saya ucapkan bersama-sama dengan kita ni adalah tetamu kehormat lah. Boleh kata memang tetamu kehormat untuk Lindung. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah kepada Datuk Saruji, Adjang Profesor Adjang Datuk Saruji yang sudi meluangkan masa di malam hari ni. Memang sangat busy, siang malam pun sebenarnya busy. Jadi dapat allocate masa sedikit dengan kita ni dalam setengah jam insya-Allah. Untuk kita sama-sama berkenalan kepada yang masih belum tahu lagi. Datuk Saruji merupakan CEO dan juga Managing Director di Amanah Warisan Berhad ataupun Awaris, sebuah syarikat amanah. Jadi mungkin ramai tak tahulah sebenarnya syarikat amanah ni apa. Nanti kita akan tanyalah pada Datuk, kita terangkan sedikit tentang kepada kita. Sebab biasanya syarikat amanah ni retailer ni dia jarang. Ada selalunya bila ada keperluan keterlibatan tu, sayangnya apabila berlaku kes-kes wealth distribution dan sebagainya. Dan Datuk Saruji 3 tahun pertama ni just nak bagi tahulah tentang Datuk Saruji di Awaris ni. Pada 3 tahun pertama waktu di Awaris tu, aset under management sahaja melebihi 300 juta ringgit lah sejak Datuk Saruji memegang tampuk kepimpinan Awaris ni pada penghujung tahun 2018, dan saya percaya jumlah itu lebih besar sekarang ni. Dan Datuk Saruji ni sikit background adalah merupakan pakar dalam bidang. Sekarang ni dekat hampir kepada 3 bilion, 3 B. Hampir 3 B dah tu. Beza daripada 3 tahun pertama itu 2018 sampai ke sekarang, alhamdulillah dah menghampiri 3 B bukannya 100 juta lah, 3 B. Dan merupakan pakar lah dalam bidang Trustee Act, Probate Administration Act 1959, Undang-Undang Treasury Legacy Asset Management tu memang kepakaran Datuk. Dan dari segi pengalaman total ni memang melebihi 30 tahun pengalaman. 20 tahun lebih. Kerjaya memang sangat colourful lah Datuk pernah di Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah dulu tahun 90-an. 15 tahun. Dekat sana saja. Kemudian CMO Amanah dan Head Raya of IT di Amanah Raya pula. Kemudian jadi GM di Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Kopsha. Di Angkasa. Dan CEO My Angkasa Amanah. Kemudian seterusnya 4 tahun. Jadi 4 tahun di sana. Jadi kita memang menghargai, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kita ni. Okay, untuk introduction lah, saya rasa kita mungkin ramai yang tak tahu lagi lah ataupun tak pernah berkenalan lagi dengan Amanah Warisan Berhad ataupun Awaris ni.
Jadi mungkin sebagai pembuka ni kita minta bagi ruang kepada Datuk untuk terangkan sedikit tentang Awaris, Datuk. Mana Awaris dan Berhad? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka alimul hakim. Syukur dan terima kasih kepada Adinda Sudin Saleh kerana telah membawa saya ke alam maya ini untuk kita sama-sama memikirkan keperluan dan tanggungjawab besar kita untuk kita menjaga ketirisan keuangan, melindungi kita punya short term liabilities, short term uncertainties expenses yang kita akan hadapi. So jadi pengalaman saya dalam bidang legacy and trust hampir kepada 20 tahun lebih. Dan akhirnya kepada adakah kita nak, kita tak nak. Kalau tak nak macam-macam cara. Tetapi kita dah formulate the best community takaful untuk protect the interest of public at large, especially yang mampu ni, yang M40 dan B40. So inilah perkara yang pada saya fardu kifayah, walaupun hari ni saya ada 4 meeting. Saya habis tadi hampir pukul 6. Pemegang amanah sebuah yayasan di sebuah universiti. Saya chair meeting, rush back untuk bertemu dengan rakan-rakan supaya kita faham benda ini. Dan pengalaman saya terutamanya dalam bidang pengamanahan ini, dia banyak trustee yang ada 50 trustee berdaftar di bawah Trustee Act 1949 dan dikawal selia oleh SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan juga di bawah Akta Syarikat tahun 2016. Jadi akta ini diformulate, diubah suai rang undang-undangnya pada 2016 dan diterima di Parlimen. Dan sebelum itu dipanggil Akta Syarikat tahun 65. Tetapi bagi mana-mana trustee, dia kena kuatkuasakan Akta Syarikat Amanah tahun 49. Trustee Act 1949. Dan itu juga Akta Stamp, PDP Act, Akta Perlindungan Pelanggan tahun 2010. Dan juga kalau kita dengan Lindung, IFSA 2013 pun terutamanya bahagian-bahagian claim, proper claim itu tertakluk kepada IFSA punya parameters. Jadi ini antara bidang kuasa yang kita kena kuat kuasa. Sebab itu anda semua bertuah bersama Lindung kerana Awaris ini adalah anggota kepada ATCM. Daripada 50 trustee tadi, ada 29 trustee yang layak dan berdaftar di bawah Association of Trust Company Malaysia, di mana institusinya adalah institusi yang dimiliki oleh bank-bank, iaitu Maybank Trustees, CIMB Trustees, HSBC Trustees, Deutsche Bank Trustees, termasuklah Amanah Hossan Berhad. Apabila Amanah Hossan Berhad tertakluk kepada ATCM dan standard-standard IFSA yang telah ditetapkan oleh Bank Negara, yang bertuahnya anda semua yang terlibat dengan Lindung. Inilah standard best practices yang kita buat. Bermakna ada lebih kurang lagi 21 trustee yang tidak berdaftar di bawah ATCM atas dasar kelayakan. Jadi sebab itulah pada saya bukan kita nak masuk bakul angkat sendiri, tetapi kita mengambil kira governance tahap tinggi. Sebelum kita memutuskan untuk menerima Lindung sebagai settlor dalam Trustee Act 1949, kita telah menyiasat latar belakang Lindung. Siapa Samsudin Saleh ni? Apa syarikat dia? Apa pengalaman dia? Itu dipanggil enhanced due diligence. Kerana kita khawatir sekiranya melibatkan public fund, public money, perkara ini banyak berlaku. Penyelewengan, penyalahgunaan, even yang regulated seperti sukuk pun ada penyalahgunaan. Sebab itulah bila trustee yang tegas dalam terlibat dengan Lindung ini, yang untungnya adalah subscribers ataupun pelanggan-pelanggan Lindung. Kerana kita akan menguatkuasakan Akta Syarikat Amanah iaitu trust deed itu. Dan kita akan minta mandatory lodgement, audited report, dan juga kita akan buat regular observation kepada Lindung untuk menjaga kepentingan public money. Inilah antara best practices ataupun Awaris dihormati di kalangan bank-bank. Dan untuk makluman para pendengar sekalian, kita bank yang terlibat dengan kita, yang terlibat secara langsung dengan Amanah Hossan Berhad, partner Awaris ialah Bank Islam, Bank Muamalat, Quick Finance House, dan insyaAllah soonest.
ada beberapa koperasi kredit terlibat dan juga GLC seperti Tekun Nasional dan terbaru Great Eastern Takaful. Jadi untuk melepasi menjadi rakan niaga kepada awaris, satu proses risk management yang sangat susah sebelum bank-bank ini menerima Amalan Suam Berhad sebagai partner. Jadi alangkah bertuahnya sekali lagi Lindung bersama awaris melalui proses yang sama dan juga risiko yang kita nilaikan secara bersama pada tahap tinggi. Jadi itulah sekadar pembukaan dan untuk meringankan, saya adalah penyokong kuat Manchester United. Terima kasih. Datuk ni saya cawan saya dah tahu dah tu dah. Cawan saya tu saya bawa cawan lain ni. Cawan saya tak isi air. Cawan lupa tak isi air. Takut saya keluar awal Saya dah berjaga-jaga lah. Saya dah berjaga-jaga maklum. Saya pun buat due diligence juga. Tu kita dengan Datuk ni. Sebab itu saya agak garang sikit hari ni sebab saya dengan musuh saya. Tu kalau ada peminat Manchester United juga tu boleh komen Boleh bincang lanjut lah. Boleh bincang lanjut. Okay, dia sebenarnya dalam proses kita menguruskan dana awam ni, integriti tu mustahak. Sebelum kita menerima, kita kena tahu firma ni siapa yang menjalankan firma ini, siapa shareholder. Kita kena check juga latar belakang, sikris dia, sitos dia kepada supaya penyalahgunaan ini kita dapat tangani dan tak berlaku. Sebab itu daripada Lindung ini referralnya adalah pihak Tawafuk. Tawafuk kita terima dengan baik dan kita kenal lama Tawafuk. Sebab itulah ini perkara dari segi referral. Kalau dia nak refer ke kita company yang tak bagus, dia pun takkan refer ke kita company yang tak bagus tadi. Jadi pada saya proses itu telah melepasi keperluan due diligence dan juga kewajaran kita terima tu sangat tinggi. Dan saya sign trust deed itu, saya sign dengan hati yang selesa. Itulah kalau sedikit konteks lah pada yang mungkin follow perkembangan iSaham dan perkembangan Lindung, perkembangan iSaham lah sebelum Lindung dilancarkan. Sebenarnya idea dan juga usaha gerak kerja ni untuk Lindung ni kita dah mula sejak hujung tahun 2021 lagi. Kita gerak kerja dia dengan kita pergi accelerator program, dengan kemudian kita decide untuk kita buat kita punya feasibility study dan kita incorporate tu tahun lepas 2022. Tetapi Lindung ni hanya membuat kemunculan kepada public tu setahun selepas kita incorporate pada bulan 3 tahun ni. Sebab yelah bila macam Datuk ceritakan tadi, walaupun sebenarnya business model dia is kalau kata simple kan, tapi kita nak pastikan bila melibatkan dana kan, ada orang bayar duit, ada yang bagi initial sharing contribution. Jadi kita kena pastikan lengkap lah. Sebab tu kita ambil jalan yang agak sukar. Ada setengah pihak dia ambil mode, dia jalan dulu, dia langgar dulu, lepas tu baru dia betulkan apa yang tak betul. Tapi kita ambil jalan yang sukar. Itu dari segi Sudin, dari segi duit tadi, kita ada receivable. Kita terima daripada subscribers Lindung. Kita ada payable, maknanya kita bayar kepada authorized yang diautorizkan oleh Lindung. Sebelum kita bayar, kita akan buat compliance. Kita akan check sources of fund supaya dia memenuhi keperluan AMLA. Jadi ini melibatkan satu tempoh masa, pengalaman, macam mana kita observe supaya kita dapat penuhi daripada input sampai kepada output, daripada terima sampai ke bayar, sampai kita ikut trust deed tu terma-terma kat belakang dalam surat ikatan amanah tu kita ikut 100%. Okay. Cuma ni lah tu kalau pada yang tak familiar kan dengan Trustee Act 1949, ada macam setengah tempat tu dia mungkin dia tak nampak kekuatan. Dia tak pakai langsung pun. Tak pakai langsung. Sebab dia ada atas syarikat. Sebab orang kata mungkin lah atas syarikat pun kuat juga. Jadi kalau syarikat simpan duit pun tak ada masalah. Jadi macam mana tu Datuk? Apa sebenarnya beza yang ketara antara syarikat yang biasa yang bawah atas syarikat 2016 ni dan juga syarikat-syarikat yang di bawah Trustee Act, dan on top of that macam yang Datuk cerita tadi yang dapat ATCM tu yang berada di bawah tu. Jadi
Apa perbezaan yang ketara? Dia pertama, bila kita ada trustee, kita ada independent party. Pihak yang bebas. Macam kita bebas pula, ada standard bebas tadi. Ada yang trustee grade A, grade B, grade C, grade D. Kita katakan kita grade A lah. So jadi penggunaan akta trustee tadi, kita akan kuat kuasakan sepenuhnya. Ada yang trustee yang tidak kuat kuasakan akta tadi sepenuhnya. Ada yang chop saja, yang sign saja. Tetapi trustee yang bertanggungjawab seperti Amanah Hussein Berhad, kita end to end kita check. Ini antara kerja tambahan, sebab ini kita tak nak bergaduh kemudian, kita tak nak orang mengamuk, kita tak nak orang tertipu, sebab terutamanya melibatkan duit orang ramai. Dan katalah program kita ni 5 tahun, 3 tahun contoh. 3 tahun itu matangnya 3 tahun ataupun beberapa age band yang telah disetujui oleh pihak pelanggan, kita terima sebagai penyedia perkhidmatan takaful tadi. Kita akan penuhi apa saja kontrak yang kita nyatakan oleh Lindung. Dan pemantauan kontrak itu dibuat oleh Amanah Hussein Berhad. Especially claim. Kalau tak salah saya Datuk kan, macam kalau syarikat senia berat biasa, kalau dia katalah not doing well, dia nak tutup, dia adalah proses tapi mudah. Tapi kalau trustee ni, syarikat amanah ni, dia tak semudah itu. Sangat sukar untuk tutup. Dia gini, dia ada substitute dalam keputusan untuk menutup mana-mana trustee. Dia trustee ni paling kuat ialah trustee milik kerajaan. Tetapi kerajaan pun ada bankrupt. Kerajaan pun rugi. Kerajaan pun tak mampu nak bayar dividen. Kerajaan pun apa saja return earning dalam mana-mana trustee, dia pun ambil juga sebab duit dia. Jadi trustee ni apabila milik kerajaan, kadang-kadang dasar-dasar kerajaan kena ikut. Jadi bila kita trustee, contohnya di Amerika, di UK, trustee yang independen, yang kokoh, banyak je. Dan trustee ni memang tak tutup. Sifat trustee, mana-mana trustee yang 50 tu, ada yang tutup tetapi dia ada gantian. Trustee gantian. Ini adalah arahan mahkamah. Dipanggil substitute trustee. Biasanya, sebab itu dalam akta syarikat penguatkuasaan oleh SSM, mana-mana trustee dia tak boleh berhutang. Debt dia zero at any time. Dia tak boleh berhutang. Dia mestilah liquid. Sebab itulah mana-mana trustee kalau tengok saiz kaki tangan dia, tak sampai pun 15. Macam saya tak nak sebut mana satu trustee saya kenal. Sampai 25 tahun, 30 tahun. Staff dia tak ramai. Tetapi itulah tugas sebab dia ada margin dekat fee tu. Sebab margin tu dia kena uruskan jangka panjang. Kita dengan Lindung, kita bukan tengok setahun. Kita tengok selama mana Lindung tu provide services kepada pelanggan dia. Definitely, selagi mana yang kita boleh bersama jangka panjang. Kita tak tengok kepada short term. Kita tak tengok pada 3 tahun. Kita tengok pada 6 tahun, 10 tahun. Panjang. Sebab yang subscribe hari ni dalam Lindung adalah orang mungkin umur 30, mungkin umur dia meninggal besok 80. Dia punya mortality rate tu mungkin 90 tahun. Bermakna Lindung pun sama, dia kena serve sepanjang itu. Sebab hayat manusia ni ada yang kalau dia jaga kesihatan, panjang umur. Kalau tak jaga kesihatan, pendek umur. So jadi sebab itu dalam calculation takaful, dia kira semua ambil kira. Umur, kesihatan, parameters of kesihatan tu dia ambil kira. Kerana dia akan melibat claim akan datang. Itulah macam so itu sikit sebanyak lah. Saya kan macam saya kan Datuk kan, personally lah masa kita mencari kan, nak mencari trustee yang kita nak partner with, bila kita tengok Amanah Warisan Berhad, bila kita di-introduce tu, so memang saya in the end kan, bila first jumpa Datuk kan, jumpa dah kena gegar kan, dan dengan the visit, due diligence dengan all the documentation. So walaupun to be honest, at one point kita rasa macam renyah lah juga kan, nak kena sedia. Susah. Tapi at one point juga kita rasa comfortable. Kita rasa, saya personally rasa advantage to you. Maknanya ni betul lah ni kan. Biar kita susah sikit,
tapi kita do it right Kalau tak ada dalam masa. trustee, tak ada pengalaman, Sudin, kalau tak ada pengalaman, kita telan je. Kita swallow je trust deed tu. Kita mati stamp. Tetapi pengalaman itulah yang menyebabkan kita terpaksa membuat enhanced due diligence. Maknanya latar belakang tentang siapa Samsudin, apa syarikat dia, apa pengalaman dia sebelum kita commit menjadi trustee. Ada juga firma yang kita tolak menjadi trustee pun ada. Saya tolak, saya decline kerana due diligence tidak memenuhi rating yang kita nak. Ada beberapa saya tak nak sebut lah. Betul kata Zulkhaikal tu. Pengalaman mengajar kita. Sudah-sudahlah kita dengar kat luar tu ramai je tipu dengan capital market, RPS lah, bagai-bagai jahanam duit. Ada satu couple tu dah pencen setengah juta gone masuk dalam duit dalam Bitcoin lah, bagai-bagai. Jadi benda-benda gini kita perlu tangani awal. Sebab itu trustee yang bertanggungjawab tu memainkan peranan kepada Lindung dan juga orang ramai yang terlibat dengan Lindung. Sebenarnya reputasi Lindung tu lagi bagus kalau ada trustee yang seperti Amanah Samarahat. Dia akan jadi in tandem, bergerak sekali. Sebab itu mana-mana macam saya di trustee dulu gitu juga. Jadi issuer contohnya saya tak nak sebutlah firma yang besar yang menguruskan Amanah Sam Putra sebagainya. Dia bila ada trustee tu, duit pelabur tu dia urus dengan baik, pembayaran dividen dengan baik, dengan sempurna, ikut jadual. Apa saja komitmen yang telah disebutkan oleh pihak pengurusan dana, kita ikut je. Trustee akan follow, iaitu compliance officer. Inilah penting. Kadang-kadang ada juga trustee yang tak ada compliance officer. Jadi faham-faham sendirilah dengan duit yang kita uruskan tadi. Betul. Saya itulah bagus jugalah kalau kita buat sesi macam ni kan. Mungkin ada dekat sini yang join kita ni memang ahli lindung, ataupun ada yang baru dengar consider, ataupun random yang lapang malam ni nak dengar. So sebab topik-topik macam ni kan kita jarang lah dengar di ni yang kita selalu dengar. Tapi of course lah kalau yang menarik untuk orang dengar tu yang buat duit cepat, buat duit. Tapi at least lah kalau kita tengok kita sendirilah sebagai individu, kalau nak buat kita punya own due diligence pada apa-apa produk yang ada dekat luar sana dan sebagainya, bila melibatkan pemberian dana tu, kita tengok juga ada tak elemen-elemen of safekeeping dia tu macam mana. Sebab kalau siapa yang perasan lah kalau sini, sebab group kita pun ramai yang investor juga, kalau kita melabur dalam unit trust ke apa semua, kita akan nampak lah, of course kita tak pay attention, tapi mesti kena ada yang serve trustee yang pegang duit tu, yang hold that money, ataupun siapa yang invest dekat peer to peer sekarang ni, investment yang ni memang ada sebab highly regulated per se lah. Jadi kalau kita dengar selalunya kadang-kadang dengan image je kan, tak apa jangan risau, duit hantar selamat lah, anda simpan, takkan tak percaya. Itu kita cuba untuk galakkanlah public untuk aware lah tentang perkara ni. Okay Datuk, mungkin sebab itu para audiens ni Sudin, kepada para audiens, siasatlah lebih kepada mana-mana yang kita nak melabur ataupun kita nak berbelanja. Siasat dulu, jangan, maknanya sebab itu dalam Islam pun dipanggil tabayyun. Maknanya kita mengambil kira secara teliti sebelum kita komit dalam apa-apa keputusan. Contoh, kita dengan lindung, siasat lindung, ataupun kita nak melabur duit kita dalam mana-mana instrumen. Siasat dulu syarikat ni betul ke tidak. Jangan dengar kempen ejen-ejen. Banyakkan kita ni terbakar kerana kita telah dengar kempen rayuan ejen-ejen. Padahalnya instrumen itu kita tak kaji pun. Kita tak baca pun prospektus tu. Kita tak check pun Google siapa latar belakang, siapa nama datuk itu, siapa nama datuk ini. Betul ke kontrak dia dengan syarikat ini, dengan kerajaan ini? Betul ke? Betul ke dia melaburkan di Mongolia? Contoh. Jadi sebab itu bila orang tanya, dia melabur di Mongolia, saya kata suasana pelaburan di Mongolia berbanding dengan Malaysia, kita lagi jauh. Kan bila saya jawab macam tu, dia terduduk dengan saya. Jadi sebab itu pada saya kita kena berhemat,
Duit nak punah sekejap je, dapat berpuluh tahun kita simpan. Kita simpan berpuluh tahun, kita nak EPF dan sebagainya bila kita matang besok. Tetapi nak jahanam duit tu overnight, tengah malam boleh habis. Sebab itulah saya ni Sudin, saya orang susah. Ayah saya orang miskin di Pahang, saya asal Jerantut. Ayah saya pegawai getah. Dan setiap sen yang saya belanja, saya laburkan, saya sangat berhati-hati. Saya sangat berhati-hati kerana RM1 daripada saya sangat besar bagi saya. Dan sebarang penggunaan duit ni saya sangat berhati-hati. Kadang orang datang jumpa saya, ajak melabur, ajak beli itu, beli ni, saya tidak akan termakan. Susah sangat saya nak termakan apa-apa sahaja yang dicadangkan oleh mana-mana pihak. Sebelum saya membuat komitmen, kalau benda tu regulated, siapa yang back instrumen itu? Kalau kerajaan, insya-Allah saya buat. Kalau tidak ada kerajaan, dan malah macam Lindung pun kita ada trustee. Sebab itu macam Lindung, kita ni private initiative. Maknanya inisiatif swasta. Sebab itu bila inisiatif swasta, maknanya persendirian. Kalau persendirian, dia tak boleh stand alone. Bila stand alone, lembik. Sebab itu dia kena bekerjasama dengan trustee. Yang kalau ada syariah, trustee yang syariah. Kalau katalah kita ada penasihat syariah, lepas tu trustee pula ada partner dengan bank. Jadi sebenarnya dia tak secara langsung akan mengukuhkan private initiative seperti Lindung tadi. Dia melengkapkan apa yang kerajaan sediakan. Tidak semua kerajaan boleh sediakan sebarang perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Sebab itulah perkara seperti Lindung ini, dia akan jadi complementary, pelengkap kepada keperluan masyarakat di luar sana. Itulah macam Tuan Mubarak bagi tahu topik kita kena siasat dahulu sebelum lebur. Cuma ni lah Datuk, tentang topik ni kita ada tengok lah, kita bincang dengan tim yang crowd yang datang kepada Lindung ni yang bertanyakan soalan. So memang sama, memang kita appreciate ada ramai juga yang sebelum dia decide nak join tu dia tanya kita macam-macam. And bila saya bincang pada tim, tak apa, normal, tak apa. Memang kita bagi tahu, kita transparent, kita explain, dokumen kita make public. Dan kita appreciate effort yang macam tu daripada orang yang dia tak tahu apa pun masuk lah apa semua ni kan. So kita nampak dah ada, tapi walaupun keadaan macam tu masih ramai jugalah yang masuk tempat-tempat yang tak sepatutnya apa semua dan sebagainya. Dan memang betul Datuk macam Datuk explain tadi, kalau inisiatif yang kita bawakan ni memang start daripada situ. So ikut statistik Institut Kesihatan Umum tahun 2019, report tu keluar 2020, dia find out 22% sahaja kita punya population ni, population kita yang ada perlindungan takaful, personal health insurance ataupun takaful. Dan bila dia tanya soalan pada yang tak ada tu, kenapa tak ada, 43% kata tak mampu. Jadi memang dalam at the conclusion of the report tu dia memang maklumkan sebab dia agensi bawah Kementerian Kesihatan. So dia kata memang someone need to do something sebab the government kalau nak support, kita memang appreciate dengan apa yang ada dekat kita. Healthcare kita adalah antara yang terbaik dengan RM1 sahaja nak masuk hospital dan sebagainya. Tapi ada limitation je. Maknanya kalau kita dengan the budget pun ada limitation, kena ada allocate dekat pendidikan lagi, dekat pertahanan lagi, JKN nak buat jalan dan sebagainya. Jadi itu yang kita take up as a private. Boleh anggap sebagai macam social enterprise. It's a social issue yang perlu nak selesaikan. Kita tak ada nak compete dengan syarikat-syarikat besar. Tu ramai orang tanya saya soalan tu, kita nak melawan ke, nak mencabar ke? Tidak, kita hanya nak ada gap yang sangat besar ni yang dia nak tapi dia main reason adalah tak mampu. Jadi kita come up dengan satu solution yang konsep macam khairat dengan wakalah fee yang very minimum. Kemudian selebihnya kita berkongsi sama rata and we make it clear dalam the documentation, and duit yang untuk make sure yang masa daftar bagi 100 untuk make sure lepas tu kalau kongsi tu tak payah nak bank in dah, kita tolak aja dari situ. Kita make sure dia safe, kita simpan dekat kerjasama dengan awaris lah as a trustee yang memegang. So it's a private initiative betul, tetapi untuk menyelesaikan masalah sosial. Dan saya memang betul lah menghargai early user Lindung semua ni yang ada, yang datang, yang dengar kita ni dan sebagainya, yang menyokong usaha ni yang sama-sama. Sebab ada juga yang join ni, dia masuk dalam kategori yang bukan kategori yang tak mampu tu, tapi dia tahu dia transparent. Maknanya okey, konsep ni kalau ada ahli komuniti Lindung ni yang sakit, maknanya bil tu akan bahagi sama rata.
So dia nak join untuk kongsi bil tu sebab dia tahu kita banyak ruang kita nak derma, nak buat kebajikan. Tapi dekat sini dia nampak, oh ini memang transparent. So memang untuk orang yang kalau ahli sakit dan memang kita pun, kita akan publish dekat kita punya dashboard the exact case, sakit apa, namanya kita hide lah untuk personal information kan. Tapi at least orang tahu, oh bulan lepas kalau dia bayar ni, oh, untuk orang yang sakit ni, okey dia dah tolong orang dan sebagainya. So itulah inisiatif yang kita bawa. Saya rasa itu juga yang Datuk dan tim nampak yang membuatkan Datuk ingatlah masa kita sign tu Datuk ada bagi tahu yang okay, kita grow. Datuk nak bantu grow sama-sama. Awaris dah besar dah. Dengan almost 3 billion asset under management, kita ni a startup. Jadi memang sangat hargailah Datuk punya sokongan dan Awaris terhadap Lindung ni. Saya tengok roadmap yang telah diterangkan oleh Sudin tu adalah roadmap yang terbaik sebab saya pun ada pengetahuan takaful, especially claims. Jadi pengalaman tu ada juga saya observe. So jadi sebab itulah banyak instrumen yang saya tengok. Kadang-kadang dia telah menggagalkan saya untuk commit. So jadi bila saya commit dalam Awaris commit dalam sebagai trustee kepada Lindung dengan roadmap yang telah dinyatakan oleh Sudin tu pada saya adalah perfect blend. Bermakna adunan yang cantik sebab dengan kaedah claim tadi yang bersama-sama menanggung, ini akan mengurangkan impact kepada liquidity dan juga kecairan yang akan dialami oleh Lindung pada masa akan datang. Dan banyak juga model-model yang kita tengok dulu ada banyak melalui kegagalan. So jadi sebab itu saya tengok kepada, saya tengok you punya roadmap tu pada saya adalah yang terbaik. Dia ni Tuan Amino major Amino lah nice dah ada beberapa rakan-rakan dan juga mungkin ahli-ahli Lindung mengatakan terbaik di sini. Nur Alwani, Tuan Anas Faris pun ada memberi ni dan Major Amino mengata terbaik. Terima kasih kepada semua kerana bersama-sama dengan kita pada malam ni. Dah 9.37 ni, tapi saya nak tanya sedikit lah Datuk. Ni ada sebab saya biasa dengan iSaham, dengan komuniti saham. Jadi hari tu bila ni kita keluar sikit lah daripada topik ni. Pelancaran hibah CDS sebab ada ramai yang tanya juga dan saya komen lah situ, nanti kita buat plan tapi belum sempat lagi nak susun jadual. InsyaAllah next kita boleh cakap tu. Tapi mungkin intro sedikit lah Datuk tentang hibah CDS ni. Saya ni bermain saham sebelum CDS. Saya bermain saham sebelum CDS dan sehingga CDS. Jadi maknanya pengalaman saya bermain saham sebelum CDS tu memang renyah dan juga semua kaedah pembayaran antara kita dengan bursa ketika itu tidak ada CDS, iaitu tempoh yang panjang, satu lot 1,000. Kalau beli pada harga RM10 dah kena bayar RM10,000. Jadi perkara itu saya dah lalui ketika sebelum tahun 97. Dan saya telah juga terlibat dengan Pingform, pembelian saham di MITI, Highcom dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bertuahnya adik-adik pendengar sekalian apabila pihak industri dan juga regulators telah mengsistemkan kepada CDS. Dan kita juga boleh membeli odd lot. Kalau dulu satu lot 1,000 unit, kalau kita beli blue chips, kata pada hemat saya muntah lah kita nak bayar kalau kita beli blue chips kan. Sekarang ni anda semua bertuah kerana boleh membeli odd lots. Ini satu inisiatif oleh Sonja Securities dan juga Bursa untuk memudahkan pembelian saham. Dan kenapa zaman Allahyarham Datuk Saleh Majid, dulu Pengguna Besar Bursa, dia telah membuat seminar arus perdana pasaran saham dan kepada semua orang Melayu. Kerana orang Melayu banyak tertipu dengan Pak Mantelo, dengan labu peram. Ketika itu banyak kita melabur merepek-repek. Dan akhirnya bila zaman moden ini, kita telah menggunakan CDS sepenuhnya. Dan apabila CDS, kita kena sesuaikan dengan keadaan sekarang. Iaitu sistem tuntutan oleh bursa menggunakan LA
ataupun letter of administration ataupun probate bagi kes-kes yang ada wasiat. Tetapi bila kita melibatkan LA dengan probate, kita akan menggunakan produk melibatkan hartanah, melibatkan simpanan lain. Jadi dia akan memakan masa kepada proses pembahagian pusaka. Sebab itulah inisiatif yang dibuat oleh Bursa iaitu mempromosikan penggunaan instrumen hibah CDS ini salah satu benda yang sangat murni. Maknanya dia menyediakan green lane. Maknanya satu laluan hijau kepada penuntut CDS yang telah kematian pemilik CDS tadi. Maknanya beneficiary dia boleh tuntut seperti mana kehendak hibah tadi. Ini antara mana tak terlibat dengan harta-harta lain. Ini sebagai green lane ataupun expressway, jalan segera untuk menuntut harta yang melalui harta CDS tadi. Ini antara kemurnian ataupun value yang telah dimuted oleh Bursa untuk orang ramai. Dan alhamdulillah Amanah Wawasan Berhad adalah satu-satunya ada satu trustee yang telah dilantik ataupun setelah bersama-sama dengan Bursa untuk menawarkan produk CDS kepada orang Islam yang memiliki CDS account di Bursa. Malah ada satu kes sampai 40 CDS account ada. Saya tahu. Sebab itu zaman saya dulu Warrants ni orang main. Sekarang ni Warrant orang tak main dah. Debentures dulu orang main. Sekarang ni debentures orang tak main dah. So jadi semua pasaran saham sekarang ni berbeza dengan tahun 95-94. Berbeza sangat. Dulu kalau kita dapat online tu tak dapat, kita melalui Veritex dan order instruction kepada remiser secara telefon dan queue ke tidak. Sempat queue ke tak sempat. Kadang-kadang dia tak sempat. Kita dah petang kita beritahu. Dah naik dah MP, rupanya tak beli lagi. Remiser tak saya remiser tu dah meninggal. Saya punya remiser. Saya cakap, abang queue petang ni. InsyaAllah dia kata. Lepas tu tak done queue. Lepas tu saya telefon balik. Abang sempat queue tak? Kerja Allah belaka, abang tak done queue. Maknanya saya kena hadap lah perkara yang akan berlaku lepas tu. Kan? Tapi Allah Maha Kuasa, saya alhamdulillah rezeki untuk dapat PINFORM tu. Masa tu PINFORM alhamdulillah saya dapat untung dan saya beli rumah ketika itu, dan antara pegawai PPZ yang awal memiliki rumah kerana saya membeli lebihan saham saya dalam PINFORM. Dan masa tu kalau IPO mesti buat duit. IPO setidak-tidaknya RM1 lebih tu memang ada premium. Tapi sekarang ni IPO kadang-kadang discount. Masalahnya kalau kita nak, dulu masa saya lah, saya sempat submit kepada MIDF CCS. Saya berbaris pukul 3 pagi. Berbaris dekat MIDF dekat Jalan Ampang tu. Rupanya saya ingat pukul 3.30 pagi tu saya seorang je rupanya dah ada dekat 60 orang baris. 60 orang. Itu nak order IPO dah tu. Ya bro. Jadi maknanya masa tu orang gila betul saham. Masa tu kalau buat lawak dia kata kalau kita jumpa kawan tak sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan kita cakap Waalaikumsalam. Kan? So maknanya orang boleh kata semua orang involved dengan stock market. Dulu kita ada firma securities, Capital Corp, Arab Malaysia Securities, Mohayani Securities. Banyak firma security masa itu tumbuh macam cendawan. Sebab itulah saya ingat mood itu kalau ada lah PMX sekarang ni kalau dapat lah, sebab pengalaman tu zaman dia. Wujudkan balik environment, mood yang positif itu dalam pasaran saham supaya kita semua dapat bersama-sama meraih keuntungan untuk kehidupan kita. Jadi banyak juga di kalangan kawan saya yang terbakar tangan pun ada, yang tak boleh nak bangkit lagi akibat kerugian. Sebab itu dalam permainan saham ni kita pertama kena berhemat, jangan terdengar dengan apa-apa, kita buat keputusan secara sabar dan tenang. Kalau kita gopoh, kita akan rugi, kita akan ranak. Sebab itulah kita jangan dengar bisikan-bisikan kalau fakta tu tak betul. Dalam permainan saham begitu juga. Sebab itu sekarang ni anda semua bertuah kerana ada robo. Robo ini sekarang ni kita dah boleh manage trends
trans tu maknanya kita dah boleh manage risiko kepada kerugian, kita dah boleh apa tu dipanggil cushion ataupun saya tak ingat satu perkataan tu, hedging. Maknanya risiko itu supaya tidak rugi banyak, dan kalau rugi pun minimum. Kita boleh kontrol, sebab itu kita boleh calculate. Maknanya risiko tu calculated risk. Jadi anda semua bertuah, kalau zaman saya tu kalau rugi banyak sangat. Sebab itu sampai meminjam ber rakyat lah bagai-bagai. Sebab itu kita dalam permainan saham ni kita semua nak untung, tapi jangan tamak. Tenang je. Kalau kena sabar, kena hold, hold lah dengan tenang. Jangan gopoh. Okay, right. Terima kasih Datuk ada siap nasihat lagi. Jadi hibah CDS tu nanti mungkin boleh bincang lebih sikit Datuk kita boleh dalam next session. Next session mungkin kita boleh collaborate melalui Lindung special rate ke apa ke mungkin boleh Datuk boleh. Betul, sebab yang bab tu kita pernah nampak ada question dalam grup orang tanya tentang meninggal ahli keluarga yang meninggal, baru dia update lah proses dia ke sana ke sini nak settle kan dan ambil masa yang panjang. So hopefully dengan sebenarnya dalam industri takaful pun dia orang memang dah gunakan produk hibah. So kebanyakan kita tahulah AIA lah, Pro lah, bagai-bagai yang takaful provider ni memang gunakan instrumen hibah. Kan? Sebab itu hibah ni pada saya the best model untuk kita keluarkan daripada pentadbiran pusaka. Hibah amanah. Sebab itu ada trustee. Trustee tu sebagai pemegang amanah dan kita handing over the asset kepada beneficiary itu mengikut hibah deed yang disign oleh pemegang CDS itu ataupun pemegang polisi takaful dengan Lindung contoh. So jadi sebab itu dia akan melibatkan, dia sebenarnya masalah takaful ni masalah claim. Sama juga dengan CDS tu, bila claim akibat kematian tu nak gunakan instrumen apa? Adakah nak gunakan LA ataupun probate? Sama juga dengan Lindung. Bila customer meninggal, nak claim kaedah apa? Faraid, kaedah LA, kaedah probate. So jadi kita tak menafikan kaedah tu tidak terbaik. Tetapi kalau kita ada option yang diluluskan oleh syarak, kita pakailah. Ini semua ijtihad. Ijtihad ni maknanya ulama-ulama telah kaji. Macam di awal pun kita ada penasihat syariah. Di bursa pun sama. Mana-mana institusi bank ada penasihat syariah. Dan mereka yang memutuskan sama ada benda tu syariah comply ataupun tidak. Dan pada saya hibah ni antara terbaik untuk kita khuruj ataupun kita keluar daripada proses pentadbiran pusaka. Masa pelancaran hibah tu saya kebetulan duduk semeja dengan Ustaz Usni tu sebelum bergerak kan berawal. Dia bersembang sikit-sikit dapatlah some insight, pengetahuan sikit lah tentang background. Dia kalau kita berpengalaman dalam bidang legacy. Kejap Sudin, last. Kalau kita pengalaman dalam bidang legacy ni, kita akan kata macam saya dah 20 tahun. Saya akan menggunakan kaedah yang tuntas. Saya dah tak nak gunakan kaedah yang memeningkan. Banyak kaedah instrumen yang ada yang ditawarkan di pasaran tetapi tidak tuntas bagi tuntutan harta pusaka itu. Saya nak tuntas sebab apabila seseorang tu meninggal dunia, pusaka tu, waris tu nak pakai duit. Anak tu sekolah, anak tu belajar, anak tu kat universiti. Ada anak susah, ada keluarga susah. Jadi kaedah yang kita boleh expedite pembagian ialah kaedah hibah. Okey. Betul. Itu penting. Ini semua fardu kifayah. Apa yang Lindung buat ni pun fardu kifayah. Apa yang awal buat pun fardu kifayah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada ramai Datuk. Sama jugalah saya suka Datuk punya konsep yang memudahkan urusan dan sebagainya. Macam sama jugalah macam di Lindung, kita kan khairat dia konsep community sharing untuk bil perubatan. Jadi ramai juga yang tak tahu, dia ingat ini mesti pay and claim ke, masuk hospital bayar dulu dan claim kemudian. Tidak kita ada satu partner lagi, mungkin kita boleh bawa nantilah. Ada partner tu yang menguruskan kita punya hospitalization. Jadi customer experience kita nak bagi mudah, bila dia masuk hospital dia tunjuk kita punya e-card Lindung tu, kemudian
proses dia sama dengan mereka yang ada medical card. Sebab kita menggunakan guarantee letter. Maknanya hospital akan hubungi itu punya provider, Eximius Medical, dan dia akan buat validation memang betul kita adalah active member dan sebagainya. Kemudian kalau report doktor tu cukup dan dia bukan keluarkan initial guarantee letter. Sebab kita fikir mudah, pendaftaran cuba mudahkan, memang online. Jadi kalau sesiapa yang ada masalah dan sebagainya, kita sediakan support lah, boleh WhatsApp team support kita dan kita bagi bantuan, kita buat tutorial untuk bantu. Kalau yang dekat-dekat tu kalau nak datang, kalau discharge, Sudin, kalau discharge lah, katalah someone dia pelanggan Lindung, kalau berbanding dengan provider lain, discharge sampai kadang-kadang petang baru discharge, doktor kata encik dah boleh balik. Kata doktor buat ward round, dia buat lawatan ward pukul 10, dia sampai ke ward patient tadi, pakcik dah boleh balik, contoh. Kadang-kadang sampai pukul 4 dekat asar baru boleh balik. Kalaulah pihak Lindung dapat tangani perkara ini lah, maknanya katalah discharge, katalah 2 jam lepas je doktor kata discharge, dah boleh balik. Itu pada saya itu perkara yang memang best lah. Sebab kadang-kadang saya tengok, saya pernah pengalaman lah, kadang-kadang patient tu sampai muka dah penat, dia dah keluar dah seronok dah. Doktor kata boleh balik pakcik, boleh balik akak, boleh balik. Dah boleh pakcik, boleh balik. Dah senyum dah pack barang dah pakcik tu. Tetapi pukul dekat nak asar, pukul 5 lebih baru balik. Sebab untuk confirmkan dengan insurer. Kalau pihak Lindung boleh buat expedite benda tu, Allahu Akbar, memang best lah. Okay. Itu antara inovasi yang saya Lindung boleh consider. Betul. Kalau boleh solve itu pada saya ni hebat. Banyak yang lain-lain lah bangkitkan tentang kan. Ni rupanya discharge ni kira kita take note dah Datuk kalau ada isu-isu berbangkit juga, kita di pihak kalau kita dengan provider lain kita boleh hebat daripada dia. You are too good already. Boleh rembat lah yang lain. Amin insya-Allah. Ni Syazwani kata ada konsep yang sangat menarik. Okey, terima kasih. Saya rasa okey lah Datuk untuk sesi pertama kita ni. Ambil apa tu screenshot sikit. Okey, boleh ni kalau ada tim. Ada tim kalau tim Lindu akan ambil screenshot. Tapi video ni kita akan saya screenshot. Okey, saya screenshot sekarang ni kalau just in case. Hantar ke saya balik. Dia saya hantar Datuk. Nanti saya letakkan promosi saya dekat Facebook tu sebelah-sebelah dengan gambar ni. Dia ada peminat ni Datuk with summary respect dengan Datuk Sepoi tapi penuh bermanfaat apa yang disampaikan. Tak, saya pengalaman ni bila kita tengok masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat, terutamanya apabila sakit, memang dia nak takaful, memang dia nak lindung, tapi bila nak discharge tu kadang sian. Jadi kadang-kadang waris dah tunggu, kereta dah tunggu, tak boleh keluar. Expectation tu kadang, inilah antara perkara penting. Pengalaman lah apa yang saya tengok. Sebab kawan saya ramai yang doktor pakar di banyak hospital. So ini antara yang saya address ke dia orang bila saya minum dengan dia orang. Sebab dia kata bukan, this is not our duty, this is our insurer ataupun takaful provider punya duty. Itu dia punya dia punya promises. So, jadi kita tak boleh guarantee letter tu, benda tu penting. Tetapi kalau dah boleh, kita cari jalan, memang kita guarantee dalam 2 jam boleh balik tu, pada saya, you are too good. Bolehlah fikirkan, boleh innovate further. Terima kasih. InsyaAllah Datuk. Itu memang kita, DNA kita pun adalah begitu sebenarnya untuk memudahkan. Sebab kebanyakan solution yang kita bawa ni sebenarnya start dengan kita punya own problem. Kita rasa ni ada tak cara mudah. So kalau macam kita di syarikat kita yang berkait pun, kita selalu bawa DNA itulah how can we make things better ni. Nanti Cik Ramzan memberi kata thank you Datuk. Ni saya nak naikkan balik ataupun mungkin kita boleh buat sinking fund. Mana sinking fund tu untuk emergency, untuk serve yang bahagian ni. Kita letakkan satu sinking fund just for the claims untuk benda ni. Jadi
sinking fund tu hospital dia nak duit je. Bila kita Betul. bayar habis, yang bahagian dia tu orang tu boleh balik lah. Dan kisah kan. Saya ingat sinking fund tu boleh di-consider lah Sudin. Okey lah. Banyak juga idea aku ni. Datuk, ni saya naikkan balik komen ni, Wait Sabri ni dia respect dengan Datuk Sempoi penunggu manfaat sama kan. Ni belum jumpa depan lagi. Cuma saya nak bagi tips lah kalau ada siapa yang terserempak dengan Datuk mana-mana, jangan pakai jersey Liverpool, jersey Chelsea lah. Manchester United okey. Saya benarkan awak semua pakai satu je jersey Manchester United. Itu je boleh. So itu kena jaga betul lah. Okay, baik, Atin. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, bagi saya sesi yang pertamanya alhamdulillah berjaya. Jadi mungkin kalau ramai yang suka dengar kita borak-borak dengan Datuk ni, kalau ada masa lapang kita pinjam juga Datuk ni, kita bincang lah topik-topik lain, mungkin sembang pasal EPL, beli EPL dah start nanti pun boleh borak-borak bola pun. Boleh. Jangan serius sangat, kalau serius sangat orang pun tak minat. Ya. Jadi kalau ada unsur-unsur lawak jenaka sikit okey je. Tak adalah berat sangat kan. Malam ni dan sebagainya. Malam-malam nak cerita tegas sangat buat apa? Betul lah Datuk. Kita ucapkan terima kasih pada yang datang, yang join, yang support kita punya sesi live yang pertama ni. Dan paling penting terima kasih kepada Datuk Saruji dan Awaris juga. Jadi mungkin kalau ada apa-apa soalan jangan risau, yang terlepas mungkin ada yang baru join ni, tak apa, video ni memang kita kekalkan lah. Boleh tengok balik rakamannya di 3 tempat tadi di Facebook Sudin Saleh, di Facebook Lindung dan juga di YouTube Sudin Saleh. Dan kalau ada apa-apa soalan yang berminat nak mengetahui lebih tentang Awaris punya produk dan juga Lindung, boleh PM kita lah. So kalau nak khabar je. Kita dengan Awaris pun tak ada masalah. Khabar je dan kita insyaAllah kita make it happen lah. Kita ni kira network lah, kita dapat network dengan Datuk ni. So as if yang ada 20-30 orang yang ada malam ni pun kira dah boleh network dengan Datuk, nak selfie dia mana anggap kira dah berjumpa lah walaupun di alam maya juga kan. So Syazam kata banyak idea Datuk, banyak idea masalah yang dikongsikan. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih Sudin. Terima kasih semua para audiens. I love all of you. Yang penting kita dengar dan juga kita amal. Banyak orang dengar tapi tak amal. Ini susah. Jadi kalau boleh malam ni kita dengar, semua yang dengar ni kita terus amalkan. That's the best. Kan? Terima kasih. Jadi amal tu sign up Lindung. Sign up terus malam ni. Sign up terus malam ni. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa.